الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini pagi kali kedua. Sebagaimana yang saya huraikan dalam minggu lepas, berkaitan sedikit sebanyak dengan fiqh mazhab Syafi'i, dan begitu juga berkaitan dengan matan Ghayah wa Taqrib berserta pengarangnya. Begitu juga kitab Fathul Qorib itu sendiri juga pengarangnya, dan diulaskan juga beberapa syarah yang mensyarahkan tentang matan Ghayah wa Taqrib. Jadi kita menggunakan syarahan yang agak sederhana, iaitulah Fathul Qorib Al-Mujib ini, di mana di sana terdapat lagi syarahan-syarahan ataupun kitab yang mensyarahkannya yang lebih besar, yang lebih panjang, yang disebut sebagai mutawwalat, mutawwalat fi Al-Kutub Al-Fiqhiyah. Kalau umpamanya Kifayatul Akhyar lebih panjang, sehingga disebut juga perbezaan pendapat ulama Al-Asr, As-Sahih, Al-Mazhab, hatta di kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Dan begitu jugalah kitab Al-Iqna' juga lebih besar, dan kita hanyalah berpada dengan kitab ini sebagai peringkat permulaan. Selalunya dalam bentuk pengajian ini selalunya dimulai mungkin setengahnya di tempat-tempat tertentu di Indonesia, di pondok-pondok. Kemungkinan mereka memulai dengan kitab Safinatun Najah, kemudian naik setingkatlah dimulai dengan Fathul Qorib, dan selepas Fathul Qorib itu kemungkinan juga mereka akan membaca kitab Fathul Mu'in. Jadi kita kena ingat kedua-dua kitab ini, iaitulah Fathul Qorib yang mensyarahkan matan Ghayah wa Taqrib itu sendiri. Di samping Fathul Qorib ada juga ulama Melayu kita, iaitulah Syekh Nawawi Bantan, yang menulis dan mengarang kitab yang bertajuk Qutul Habib, juga mensyarahkan matan yang sama. Begitu juga kitab Syekh Nawawi Bantan juga sebenarnya mempunyai syarahan yang mensyarahkan kitab Qurratul Ain, yang orang jarang baca, tetapi orang hanyalah membaca Fathul Mu'in, di mana syarahan ataupun kitab yang mensyarahkan Qurratul Ain itu dinamai oleh Syekh Nawawi Bantan dengan Nihayatu Az-Zin, mempunyai keistimewaan tertentu. Dan kalau kita mengkaji Syekh Nawawi Bantan ni, Masya Allah, seorang ulama Melayu yang begitu banyak kitabnya yang ditulis dalam bahasa Arab dan dicetak di antaranya di kota Kairah dalam pelbagai bidang ilmu, sama ada ilmu yang berkaitan dengan akidah, fiqh, begitu juga tasawuf, dan kita boleh mengambil istifadah daripada kitab-kitab beliau yang begitu banyak. Menunjukkan kata ramai juga di kalangan ulama Melayu itu yang mereka standing dengan ulama-ulama Arab. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita, dan insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan pembacaan kitab ini. Sebagai kita katakan mula-mulalah, insya-Allah saya akan mengambil pendekatan yang taklah berat sangat dan taklah panjang sangat kan. Bukan mengambil pendekatan yang terlalu cepat, macam setengah-setengah pengajian itu hanya setakat menghabiskan kitab.
atau mungkin bukan juga mungkin pengajian yang menghuraikan satu-satu perkataan, satu-satu kalimat dengan i'rabnya, dengan nahunya, dengan sarafnya, dengan tannya, istilahannya, apa nak di-i'rabkan, bukan macam itulah. Saya akan cuba mengambil pendekatan yang sederhana, yang berdasarkan pengalaman saya dalam pengajian-pengajian yang lalu. Guru-guru kami itu sebenarnya mereka juga terkesan dengan pendidikan dan pengajian yang mereka lalui. Ada yang menggunakan pengajian cara Kelantan, dan ada juga yang menggunakan pengajian cara Patani, dan juga ada menggunakan pengajian di pasantren Indonesia. Jadi saya cuba mengambil istifadah daripada mereka semua untuk mengulaskan berkaitan dengan kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini. Saya pernah baca dan pernah juga mengajar kitab ini di beberapa tempat, tapi tak habislah, terhenti. Di antara kitab yang habis mengajar iaitulah kitab Umdatus Salik atau Anwarul Masalik. Ketika mana saya menjalankan pengajian tersebut setiap minggu, ketika mana di peringkat saya meneruskan pengajian di peringkat master dahulu di negara Jordan, iaitulah di kalangan pelajar-pelajar Malaysia yang menuntut di sana. Mereka ada mengambil kesempatan meminta untuk diajarkan mereka kitab tersebut. Alhamdulillah, dapat mengkhatamkan kitab itu bersama dengan mereka. Yang antaranya yang mula saya mempelajari kitab tersebut iaitulah tidak lain nanti bukan daripada guru kami, iaitulah Syainuddin Al-Banjari hafizahullah taala, bermula pada tahun 1989 ketika mana saya berada di kota Kairah suatu ketika dahulu, dengan dimulai kitab tersebut bersama dengan kitab Bulughul Maram, iaitulah berkaitan dengan hadis yang menceritakan tentang hukum hakam, adillatul ahkam, ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Jadi kesemua pengalaman yang lalu itu, sama ada daripada ulama Melayu ataupun juga ulama Arab, insya-Allah saya akan cuba carilah sesuatu yang sesuai untuk kita. Sebab saya menjangkakan kesemua yang ada ni semuanya faham bahasa Arab, mudah kan? Tak payahlah terima satu-satu. Kalau nak mengajar di masjid, di surau, mungkin lebih sesuai untuk menggunakan kitab Melayu. Walaupun kitab-kitab Melayu pun tak mudah juga, payah juga. Sebelum Muhtadin, Bughayatul Tulab, bukanlah kitab-kitab yang mudah dibaca. Termasuk juga Al-Bahrul Wafi wa Nahrul Safi. Ini kitab-kitab yang kadang-kadang menggunakan legokan bahasa Melayu lama, di mana perkataan-perkataan mereka itu telah pun bercampur. Ada perkataan Banjalnya, ada perkataan Acehnya, ada perkataan Kedahnya, ada perkataan Pataninya, yang kesemuanya kalau kadang-kadang agak susah juga untuk kita nak memahami kitab tersebut. Kadang-kadang terpaksa merujuklah kepada orang-orang lama, mungkin tuan-tuan guru pondok yang berada di kampung. Berdasarkan pengalaman saya pernah didedahkan oleh salah seorang guru pondok. Dia mengatakan ada juga, dia kata, orang-orang yang menjalankan pengajian di peringkat universiti ini yang terpaksa datang kepada mereka untuk nak mengesahkan satu-satu perkataan yang terdapat dalam kitab-kitab Melayu tersebut. Sebab banyak perkataan-perkataan lama itu yang kita tak guna sekarang, tapi mungkin orang lama tu tahu. Saya pernah tanya tentang perkataan Ka'bata, nak baca macam mana tu, Kibtun ka Kabata ke apa, oleh seorang pensyarah yang sedang mengkaji tentang undang-undang tanah di Kedah pada abad ke-18 dan 19 Masihi. Jadi dia pakai menggunakan teks undang-undang Kedah itu. Ada sebuah buku yang menulis perkataan Kabata, tak jumpa. Dia tahu kata saya ni orang Kedah, dan dia tahu kata saya juga mungkin terdedah dengan kitab-kitab lama. Dia tanya saya pun cari tak jumpa.
Saya tak nak jumpa dia kata Kedah kat Batam ni. Nak baca apa, Kibtun ke Kabtun ke apa. Lalu dia tanya satu macam tu, payah lah kan. Lalu saya kata kepada dia, macam ni lah, tolong baca tengok satu baris ataupun satu muka surat. Dia baca. Oh, saya kata asal-asalnya ini bukan kata Melayu, asal-asalnya ini perkataan Inggeris. Kerana abad ke-18, 19 itu Inggeris telah masuk di Kedah. Inggeris telah berlakunya pembukaan Pulau Pinang yang dikatakan dibuka oleh siapa? Francis Light lah, kalau betul lah. Kalau pejuang Melayu mengatakan tidak, orang Melayu lebih awal. Ini di antara penyelenggaraan sejarah yang mungkin wujud lah di kalangan penulisan sejarah Melayu kan. Tapi maknanya Inggeris telah sampai. Dan undang-undang ini, ya, kita tak dapat tidak mengakui, mungkin dalam konteks barat, cara penulisan undang-undang mereka mungkin lebih mendahului kita. Dan sebahagian undang-undang itu mungkin terpengaruh dengan bahasa Inggeris. Lalu berdasarkan apa yang diuraikan, saya kata mungkin caveat kot. Caveat, satu istilah undang-undang yang memang diketahui dalam pembicaraan undang-undang tanah, iaitulah dicagarkan ataupun dihalang untuk dikuasai ataupun dilakukan proses jual beli tanah itu dalam tempoh tertentu. Dia baca balik, oh betul lah, dia kata ini memang membawa makna caveat. Itu perkataan Inggeris telah pun masuk dalam kitab-kitab Melayu. Jadi yang kita baca ni insya-Allah kita Arab, tapi dia masih menggunakan bahasa dikutkan bahasa Arab lama. Golongan tradisional mungkin minat baca kitab ni, tapi golongan moden ni dia kata payah ni. Ini termasuk dalam kitab apa ni, Nau Awraq Safra, termasuk dalam kitab yang muka suratnya berwarna kuning. Alhamdulillah, banyak kita katakan usaha tahqiq ataupun setengahnya juga meletakkan baris. Saya tak pastilah yang ada pada kita semua tu ada baris ataupun tidak. Tapi pada nuskhah yang saya pegang ni ialah nuskhah bersama dengan Hasyiah Bajuri yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi. Cetakan Dar Ihya At-Turas Al-Arabi bersama dengan Hasyiah Al-Bajuri. Yang mana kitab ini memang tidak ada baris lah, tapi ada hasyiah. Tetapi dalam masa sama saya juga saya tak bawa tadi, saya juga telah mendapat satu hadiah daripada seorang pelajar yang balik daripada Al-Azhar. Dia datang ziarah saya, kemudian dia menghadiahkan saya sebuah kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang ada sikit ta'liq, syarah, ada sikit dawabit daripada pelbagai kitab. Dan dalam masa yang sama, alhamdulillah, nas-nas kitab tersebut masya-Allah dibariskan dengan saya cek tengok dengan barisan, kita katakan baris yang cukup sempurna. Saya sukar untuk mendapati ada salah dari segi nasabnya, mansubnya, baris diletakkan dalam kitab tersebut. Alhamdulillah. Jadi tak apa, kita boleh pegang, kita boleh cari kitab-kitab tahqiq yang terbaik yang boleh menolong kita. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita akan mulakan daripada yang pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu al-Imamu al-Alimu al-Allamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Alhamdulillahi tabarrukan bifatihatil kitab li'annaha
ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah dari as-sawab. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala wifqi muradihi wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata zikri zakirin wa sahwi al-ghafilin wa ba'du. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan memulakan mensyarahkan kitab ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, dan yang hujung sekali saya bacakan tadi iaitulah wa ba'du. Jadi kesemua yang saya bacakan tadi itu adalah merupakan muqaddimah. Muqaddimah siapa? Muqaddimah Ibnu Qasim, bukan muqaddimah Abi Syuja'. Muqaddimah sahib Fathul Qarib, ataupun bahasa yang mudahnya kita mengatakan muqaddimah asy-syarih, asy-syarih, bukan muqaddimah sahib al-matan. Biasalah dia memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama menguraikan panjanglah waktu mengaji Kifrawi, sebuah kitab nahu atas sikitlah daripada Mukhtasar Syarah Mukhtasar Jiddan itu, yang menguraikan tentang matan Ajurumiyah dahulu. Saya masih ingatlah, kalau tak silap saya kami mengaji 2-3 minggu kot, tak habis lagi mensyarahkan tentang i'rab Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak silap saya ada 9 wajah i'rab Bismillahirrahmanirrahim. Lama dah tinggal, tapi panjang lah kan. Kalau nak urai tu dia tak mengaji fiqh lah, mengaji nahwu. Jadi ba itu apa, ismi itu apa, ar-rahman, ar-rahim itu apa. Jadi macam-macam lah ulama fiqh cara fiqhnya, yang nahwu cara nahwunya, yang tasawufnya tasawufnya. Bahkan tasawuf ni dia naik ke tinggi lagi. Dia kata, last sekali kata Bismillahirrahmanirrahim ni membawa makna bi, makan wa ma yakun ma yakun. Yang lalu tu semuanya Allah, yang ke depan pun semuanya Allah. Surah Allah Ta'ala ulaka. Masya Allah, tu agak tinggi lah tu. Agak tinggi. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini yang boleh kita katakan sebagai bukan setakat tradisi, tapi dia merupakan sunnah. Sunnatun min sunani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga kadang-kadang kecewa juga kadang-kadang dengan sebahagian orang Melayu yang mungkin mengaji terpengaruh dengan cara pengajian barat. Jadi ketika mana mereka menjalankan kajian tesis, dalam tesis mereka itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kadang-kadang didesak ataupun disuruh supaya dibuangkan ayat Quran, hadis, hanyalah dikekal dengan terjemahan saja. Tak segala macam tu kan. Mungkin itu metodologi kajian moden, tapi itu kajian cara barat. Tapi ni kita ni cara Islam. Kita ada cara kita ada tradisi kita ada sunnah kita ada apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nyata daripada perkataan ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah merupakan basmalah yang diletakkan oleh syarih, orang yang mensyarahkan matan Ghayah wa Taqrib ataupun matan Abi Syuja'. Ini bukan basmalah dalam matan, tapi basmalah yang diletakkan oleh syarih. Semua ulama kita dia mulakan dengan basmalah.
Dan kemudiannya selalunya apa? Memang bukan selalunya malah. Alhamdulillah. Basmalah, alhamdulillah. Basmalah itu apa tu? Sebutan lah. Tapi isinya apa? Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pun nama juga kan, tapi isinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak macam orang Melayu lah. Melayu sebut takziah, tapi dia tak sebut apa? Azamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum. Dia hanya sebut perkataan, isi dia tak sebut. Wah, sepatutnya sebut isi. Ada kalau mak kita sebut, dia kata basmalah, alhamdulillah, dah. Dia sebut isi tu, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, betul kan? Jadi kita yang mengaji agama ni, kita kena ingatlah. Dan bukan payah pun, bukan banyak sangat pun, apa doa tersebut. Azamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum wa razaqahu al-jannah ke pasih al-jannah ke wa razaqakum as-sabra salwan ke. Bukan banyak sangat pun. Apa salahnya kita yang mulakan dulu, lama-lama orang lain pakai ikutlah. Kita tidak menggunakan perkataan ta'ziah lah. Ni duk ta'ziah kan, kita tak kenal lah. Tak kenal. Jadi kita baru perkataan, isi dia apa? Jadi kita sebutkan isi. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan basmalah yang disebut oleh syarih. Kenapa disebut? Selalunya kita baca kitab apa pun dia kata iqtidaan bil kitabil aziz. Apa kitabil aziz? Quran. Sebagai mengikut Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab Quran tu yang pada awal sekali ialah Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah, awal Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian amalan, yang keduanya sebab apa? Sebab beramal dengan khabar kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au ajzamu au abtaru. Ada 3 riwayat kan? Ada 3 riwayat yang maknanya tak lari jauh lah, itu kan sama saja. Maknanya semua urusan yang ada i'tibar pada pandangan syarak, yang ada kita katakan dikira, tak termasuk dalam perkara-perkara yang remeh-temeh sangat lah, dikeji sangat umpamanya. Semua urusan yang diiktibar itu apa? Disuruh kita ni untuk mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, urusan itu tidak mendatangkan barakah. Tidak mendatangkan barakah dalam apa jua lah. Kalau kita baca tak mula dengan Bismillah, bacaan kita tidak ada barakah. Kalau kita tulis sesuatu kitab tidak ada Bismillah, tulisan kita juga tidak ada barakah. Ini di antara rahsia kenapa kita ulama kita dahulu tu sampai kat kita ratusan tahun ditulis. Kita masih kaji, kita masih membaca, kita masih mempelajari, menunjukkan kata barakah itu. Ada tesis universiti, orang buat pengajian khas, mengajak malam-malam, tak ada tesis master, tesis PhD. Saya tak impor lagi. Di mana-mana masjid kan. Hanya mengkaji tesis-tesis yang dihasilkan oleh sarjana, profesor, tak impor. Tapi kitab lama, Masya Allah, walaupun sebab kitab kuning sampai kita baca sampai sekarang ni. Okey. Jadi maknanya dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu, insya-Allah keberkatan akan ada. Sebab itu bahasa Arab ni dia ada takdir, dia ada mahsuh dia. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa takdir lepas itu? Bismillahirrahmanirrahim u'allifu, Bismillahirrahmanirrahim aktubu, Bismillahirrahmanirrahim usannifu. Kalau nak makan, Bismillahirrahmanirrahim akulu. Lebih macam itulah takdir, apa perbuatan yang kita akan lakukan lepas itu.
Qala syaikhu, maka telah berkata, qala fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Kenapa ni? Kenapa fi'il mudhari' di sini? Kenapa fi'il madhi bukan mudhari'? Telah lalu. Sebab sekarang ni yang menulis qala syaikhu, siapa tulis qala syaikhu ni? Siapa ni? Ni baru muqaddimah. Muqaddimah ni sebenarnya bukan ditulis oleh syarih tu, belum lagi sebenarnya. Tapi muqaddimah ini sebenarnya ditulis oleh siapa ni? Anak murid dia yang kita sebut sebagai nasikh, sebagai penyalin, alat tiba'ah, alat cetakan yang mencetak kitab. Tidak ada lagi, belum lagi berlaku revolusi industri di Perancis, belum ada. Zaman-zaman dulu ni semuanya kitab disalin. Sebab itulah kadang-kadang satu perkataan, satu barisan, satu ibarat itu kadang-kadang ada jatuh sikit sebanyak, sebab bersalahannya orang yang menyalin tu. Yang ni dia baca doa ni, yang ni dia baca doa tu. Saya rasa kalau di sini ni dia ada perkataan taghammadahullah lepas itu, tapi dalam setengah-setengah nuskhah saya kata bukan taghammadahu. Saya rasa ada perkataan lain dia kata. Ada perkataan lain. Al-Imam Al-Alama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullah. Tak silap saya ada perkataan lain, ada ibarat lain. Dia bukan baca doa ni. Ini doa dia, doa orang menyalin ni. Iaitulah apabila dia mengatakan telah berkata, ini merujuk kata memang telah pun ada kitab tu, telah pun dikarang oleh gurunya kitab tersebut. Ada anak murid yang kadang secara tabarruk, dia memang sayang gurunya, dia salin, dan dia, kita katakan, menyampaikan ilmu gurunya itu kepada orang kemudian. Disalin, disimpan kitab yang dia salin, kitab dia salin itu kemudiannya akan disalin lagi, diwarisi oleh kepada orang kemudian. Tapi dalam masa sama, di zaman dulu juga ada orang yang menyalin dengan cara apa? Dengan cara yang kita katakan mengambil upah. Yang saya catat sini kan lepas, yang dilakukan oleh siapa? Ayah kepada Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang dia adalah merupakan seorang yang bekerja sebagai penyalin kitab disalin, menghasilkan gaji yang sangat sedikit sehingga dia tak mampu untuk berkahwin dengan perempuan yang merdeka. Tapi tak apalah, walaupun dia kahwin dengan perempuan hamba, dia suka, dia sayang isterinya, sebab isterinya itu termasuk dalam kalangan siapa? Imra'atun salihah, abidah bil-lail, seorang yang banyak puasanya, banyak sembahyangnya. Masya Allah. Qala Syekh Al-Alim Al-Alama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini nisbah kepada Al-Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i mazhaban. Ini mazhabnya mazhab Syafi'i lah. Setengah-setengah huraian ulama dia letakkan lagi Asy-Syadzili tariqatan. Ada juga macam tu. Sebab kebanyakan ulama-ulama mereka ni bertarikat ataupun al-asy'ari aqidatan, berakidah dengan akidah Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah dululah. Sekarang ni timbul budak lah, siapa Al-Hanabilah ke, Ahlul Hadis ke, Ahlul Asar ke, macam-macam lah ni. Ini perkembangan yang kita katakan, yalah tak apalah, kalau nak diperluaskanlah. Itu kita serah kepada pakar-pakar bidang tersebut lah. Tapi ialah kata salah seorang guru kami, dia kata minta dia nak mengajar ilmu tauhid, dia tak nak mengajar. Kenapa? Dia kata minta maaf, dia kata saya tak suka mengajar tauhid ni sebab saya mengaji tak banyak. Dia kata saya hanya mengaji lebih kurang 20 buah kitab ya. 20 buah kitab pun tak banyak.
20 buah kitab pun tak banyak, tak nak dia kata. Dia hanya menekankan tentang pengajian bidang bidang tasawuf, bidang hadis, juga bidang fiqh. Itu yang ditekankan. Bidang akidah dia tak baca kitab. Dia tahu dia mengaji, tapi tak apalah, dia kata itu mungkin dia tak minat kan. Sebab masing-masing ada minatnya tersendiri, ada hobinya tersendiri. Alhamdulillah, taghammadahu Allah birahmatihi wa ridwani. Amin. Taghammadahu Allah. Itu jumlah apa tu? Jumlah fi'liyah. Tetapi ketika mana kita terjemah, kita tak terjemah kata telah telah meliputi oleh Allah dengan rahmatnya dan dengan ridha-Nya. Kita tak terjemah telah meliputi kan, tapi kita terjemah dengan semoga. Mana dia kata semoga? Tak ada pun. Kenapa ni? Kenapa tak ada ni? Ini bahasa Arab ni kita kena faham. Yang ni kita kena masuklah ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Masuk bab tu pula lah. Inilah yang dikatakan jumlah. Yang dikatakan jumlah itu jumlah, dari segi jumlahnya ialah nampaknya macam jumlah khabariyah, membawa perkhabaran. Tetapi dari segi hakikat maknanya, dia membawa makna insya'i. Ini dikatakan ni, jumlah yang khabariyah, insya'iyah ma'nan. Khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Makna doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi dengan rahmatnya, dengan ridha-Nya. Amin. Ay istajib ya Allah. Okey, sampai sekat tu. Itu baru muqaddimah penyalin tu. Lepas itulah barulah dimulai dengan alhamdulillah. Ini memang kata-kata gurunya, kata-kata syarih, kata-kata Ibn Qasim yang menulis kitab Fathul Qarib. Di sini dah bermulanya kitab Fathul Qarib. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitabi. Sekali lagi ni, nak belajar apa ni malam ni? Ada alif lam. Alif lam apa? Alif lam segala. Kerana apa? Kerana dia membawa makna istighraq. Betul tak? Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada kitab-kitab tafsir terjemahan kita yang kita jumpa, dia terjemah dengan puji-pujian bagi Allah Ta'ala kan. Tapi dia terjemahkan mengatakan segala. Mana ada segala? Tak ada perkataan jami'u, tak ada perkataan kullu, tak ada kan? Tapi kenapa ni? Kerana alif dan lam itu membawa makna al-istighraq, membawa kata makna meliputi segala-galanya. Jadi waktu mengaji pondok tu, kata tuan-tuan guru sana, dia kata, ingat ni, dia kata alif lam ni alif lam segala. Malam ni cukuplah kita belajar alif lam segala. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitabi. Segala puji-pujian bagi Allah, tabarrukan, sebagai mengambil berkat dengan Fatihatil Kitab. Apa Fatihah Kitab? Dengan surah Al-Fatihah, iaitulah surah Fatihah lah, Fatihatil Kitab, Fatihah Al-Quran. Alhamdulillahi fatabarrukan bi Fatihil Kitab. Surah Fatihah itu sendiri dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Jadi tabarrukan itu maf'ulan. Maf'ul apa ni? Tanya Pila sikit. Maf'ul li ajli. Bukan maf'ul mutlaq. Apa maf'ul mutlaq? Kita ada sebut setiap hari lepas sembahyang tu. Kita tak sebutlah, tapi kita sebut apa? Kita sebut setiap hari lepas sembahyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Selalu saya tanya student saya, kenapa kita tak baca subhanallah? Mubtada' kot. Sebab dia dah mula-mula kan. Kenapa tak baca subhanallah? Ialah sebab dia maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahzufin taqdiruhu usabbihu subhanallah, usabbihu subhanallah, usabbihu subhanallah. Baca kuat-kuat lah, usabbihu subhanallah. Orang dengar tanya ni, mazhab apa ni? Di mana ni? Payah nak jawab pula lah. Baik. Alhamdulillahi tabarrukan bi fatihatil kitabi li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin. Tadi ada basmalah juga, ibtida' kulli amrin zibalin. Tiba-tiba sekarang alhamdulillah juga ibtida' kulli amrin zibalin. Kenapa ni? Kenapa? Agak-agak kenapa? Sebab ada dua riwayat. Satunya berkaitan dengan basmalah dan satunya berkaitan dengan alhamdulillah. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim. Yang satu lagi, kullu amrin zibalin la yubda bilhamdulillahi rabbil alamin. Bilhamdulillah. Jadi kalau macam tu, ulama yang mengarang kitab, ulama-ulama kita, mereka selalunya cuba mengamalkan kedua-dua riwayat sekaligus selama mana boleh beramal. Dan mereka juga menguraikan lagi, sebenarnya yang dikatakan permulaan suatu tulisan itu ataupun perbuatan ada dua, kata mereka. Satunya dikatakan ibtida' haqiqi, dan ditambah lagi yang keduanya ibtida' idhafi. Haqiqi itu bismillahirrahmanirrahim, yang idhafi itu alhamdulillahi rabbil alamin. Masih lagi di peringkat permulaan. Li'annaha ibtida'u kulli amri zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujaba wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah. Kerana perkataan alhamdulillah itu adalah merupakan penyudahan hujung doa yang mustajab, yang dimakbulkan oleh Allah, dan merupakan akhir kandungan doa orang-orang mukminin yang berada di syurga nanti dari as-sawab, negeri tempat mendapat pahala. Okey. Jadi selalunya bismillah, alhamdulillah itu tak dapat tidak, dia bersekali lah kan. Bismillah, alhamdulillah. Kemudian selain daripada itu nantinya ada selawat, salam kan, itu sekali lah. Kemudian lepas itu diceritakanlah berkaitan dengan tafakuh, fiqh sebagainya. Kenapa? Sebab lepas itu ada satu istilah, lepas amma ba'du tu selalunya akan disebut perkataan-perkataan, ibarat-ibarat yang berkaitan dengan apa kandungan dalam kitab ni, apa yang berkaitan dengan tajuk yang dia nak tulis lepas itu, iaitulah berkaitan dengan ilmu fiqh. Ini satu istilah yang disebut oleh ulama-ulama, dikatakan sebagai bara'atu al-istihlal. Ini memang dia adalah dalam tulisan-tulisan ulama kita. Baik, kita uraikan sikit tentang bismillahirrahmanirrahim ini. Dia adalah merupakan di segi hukumnya sunat ke tak? Sunat kan? Sunatlah pada semua pekerjaan yang mempunyai i'tibar pada syarak. Dan boleh kita katakan dia macam hukum setengah-setengah hukum juga, macam nikah tu pun ada 5 hukum. Jadi baca bismillah pun juga ada 5 hukum. Kata guru saya, dia kata rokok pun ada 5 hukum juga. Saya uraikan minggu lepas tu. Sebab kedua-dua orang itu guru kami, seorang tu dia tak isap rokok, yang seorang tu dia isap. Dia kata kalau saya tak isap rokok, masalah dia kata, saya tak boleh baca kitab, saya tak boleh mengajak, dia kata, saya tak boleh merojak. Kena rokok, dia kata selesai satu batang rokok, alhamdulillah, dia kata mata cerah, boleh baca apa semua, dia kata boleh mengajar. Mungkin sunat kot bagi dia kata, masya-Allah. Jadi ini dia kata di segi huraiannya.
Sama ada juga tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita faham, dia juga termasuk dalam kaedah ini. Boleh kita katakan dia mengandungi 5 hukum ini. Ada ketikanya sunat, macam kita nak menulis kitab, nak baca kitab, nak buat sesuatu yang baik, ya, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey kan? Ini memang kita tahu dah. Yang keduanya, kalau nak melakukan sesuatu yang haram, kalau kita melakukan sesuatu yang haram, bukan haram li ghairihi, tapi haram li zatihi. Macam nak minum arak, macam nak mencuri, yang ini hukumnya adalah haram. Begitu juga lah kalau kita nak melakukan sesuatu yang makruh, tetapi makruh itu ialah makruh yang li ghairihi, bukan makruh li zatihi. Macam apa ya? Makruh li ghairihi. Macam makruh li zatihi, minta maaf. Kalau makruh itu makruh li zatihi, seumpama bagi seorang lelaki yang dia berniat nak melihat kemaluan isterinya, hukumnya makruh li zatihi, maka dia pun baca bismillah. Hukum baca bismillah ketika itu adalah makruh. Begitu juga termasuk juga dikatakan itu hukum makruh, haram, sunat. Dah 3 kan. Tapi kalau kita melakukan yang makruh li ghairihi, yang haram li ghairihi, tetap juga disunatkan kepada kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat kebaikan tersebut, nak baca kitab di situ, tapi tempat tu tempat orang, perbuatan tu haram, tapi kita nak baca tu, tetap juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau umpamanya kalau bima'in maksud mengambil wudu, tapi air itu air yang kita ambil air orang, bukan air kita. Sah tak wudu tersebut? Sah. Boleh tak baca bismillah? Boleh. Bakal sunat. Sebab apa? Sebab walaupun haram perbuatan tersebut, sebab dia berkaitan dengan ghairihi, bukan li zatihi. Jadi kes-kes macam tu tetap dianggap sebagai sunat. Ada ketikanya kita membaca Fatihah itu hukumnya adalah wajib. Bila tak dapat tidak, mesti baca Bismillahirrahmanirrahim dalam solat. Jadi setiap kali kita solat memang wajib baca Bismillahirrahmanirrahim, kerana Al-Fatihah itu adalah merupakan bacaan yang wajib. Begitu juga harus untuk kita membaca Bismillah ketika mana kita melakukan perkara-perkara yang mubah. Yang mubah itu mubah yang kita katakan simple sangat, yang tidak ada sebarang kemuliaan padanya, tak ada makna kata ada kaitan dengan sesuatu yang disunatkan sikit, dilebihkan sikit, ada kehormatan sikit, tak ada. Hanya setakat nak pindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat, setakat lagi elok itu saja. Tapi kalau kita tengok di situ ada sesuatu kitab yang dihormati, nak pindahkan dia ke tempat yang lebih mulia, yang tu hukumnya tetap dianggap sebagai sunatnya, setakat nak pindahkan kasut. Okey, kalau macam tu ianya mengambil pendekatan sebagai mubah. Jadi kalau kita huraikan, bermakna baca Bismillahirrahmanirrahim itu dia boleh ada ketiganya apa? Mengambil hukum sunat, mengambil hukum wajib, mengambil hukum haram, hukum makruh, dan juga mengambil hukum harus. Ada 5 hukum boleh berlaku dalam kes yang kita katakan berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu. Qala ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid din ala wifqi muradihi. Aku memujinya. Siapa ni? Hu dhamirun mabniyun ala dhammah. Mada fi mahalli madha? Fi mahalli nasbin
Maza maf'ulun bi. Man hu? Allah. Ahmadullah. Ahmadullah an waffaqa man arada min ibadihi. Aku memuji Allah. Kerana apa? Kerana dia telah memberi taufik kepada orang-orang yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Dan termasuklah dia lah juga. Termasuklah orang yang tulis kitab ni juga, termasuk hamba-hambanya juga. Bermakna dia puji sebab dia pun termasuk di kalangan mereka. Littafaqi fi din ala wifqi muradihi. Kerana mereka itu bertindak untuk melakukan tafaqquh fi din, mengikut kehendaknya. Wa usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din wa ala alihi wa sahbihi muddata zikri zakirin wa sahwil ghafilin. Aku berselawat, aku bertaslim kepada sebaik-baik makhluk, iaitulah Muhammadin sayyidil mursalin. Muhammadin sayyidil mursalin, Nabi Muhammad sayyidil mursalin, penghulu sekalian yang diutuskan. Al-Qail yang berkata, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan. Khairan. Khairan tu apa tu? Nakirahnya. Nakirah. Dia ada tanwin. Dia bukan ma'rifah. Kalau khairan yufaqihu fid din, Allah akan memberi kepadanya kepahaman dalam beragama. Siapa yang dikatakan apa maksud khairan tu? Kalau kita tengok kitab-kitab mensyarahkannya, setengahnya mengatakan khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Maka terkeluar daripada orang yang tidak mendapat kebaikan yang sempurna itu siapa? Pertamanya ialah orang-orang kafir. Memanglah mereka itu memang tidak ada kebaikan kerana mereka kafir. Yang kedua, yang tidak mendapat kebaikan yang sempurna juga siapa? Orang Islam lah. Tetapi sayangnya walaupun dia Islam, tetapi dia tidak mendapat hidayah, taufik untuk melakukan tafaqquh fiddin. Ada kebaikan orang Islam sebab dia Islam, sebab dia beriman, ada kebaikan. Tapi sayangnya kebaikannya itu kebaikan yang tak sempurna. Laisa lahu khairan kamilan. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam kalangan orang yang tidak melakukan tafaqquh fiddin. Tambah-tambah lagi kalau duduk tempat yang ada ustaz mengajar, ada kelas pengajian, mudah saja nak mai. Tapi waktu sekarang ni orang berhimpun di kuliah-kuliah, tempat-tempat pengajian, tapi mungkin dia berada di kuliah juga. Orang mengaji di kuliah syariah, dia mengaji di kuliah syawarek. Menjalan sana sini habis. Kuliah tu syawarek. Saya sebut kuliah syawarek, ada student tanya, apa ustaz syawarek? Dia tak tahu syarik tu. Syarik tak jalan kan? Jalan sana jalan sini habis. Dia 4 tahun habis. Tak tahu, kata oh itulah syawarek. Ghalid bahasa Kedah kata ghalid. Dia lupa. Yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata zikri zakirin wa sawil ghafilin. Yalah, dia kita lalai, kita lupa. Walaupun kita berada di tempat mengaji, sedap dah. Duduk di negara Mesir ke, duduk di Syria ke, tempat-tempat yang ramai ulama, tapi kadang-kadang kita lupa. Walaupun masa ruang waktu itu masih ada, walaupun kadang-kadang kita jauh, tapi kita lupa juga. Boleh mengaji kan sekarang ni mudah kan, cara terlaki kan, seluruh dunia. Tapi lebih apa? Duduk saya saja tengok TikTok dulu, contohnya kan. Lebih kan. Nak mengaji boleh kan, mudah sekarang kan. Macam-macam ulama ada, Hasan Hitunya, Syekh Qalam Rushdinya, ulama-ulama Syafi'iyah yang kibar min masyayikhina. Tapi kadang-kadang kita tak tahu pun mereka, tak kenal ke mereka, tak tahu pun siapa dia.
kita alpa dengan benda-benda yang ada di keliling kita. Kemudian diucapkan lagi juga selawat dan salam itu ke atas siapa? Wa ala ahlihi, keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, selama mana masih ada orang yang berzikir dan selama mana adanya orang yang lupa. Bahawa selama-lamanya kita mendoakan moga-moga selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya ini berterusan selama-lamanya. Jadi sekali lagi usalli wa usallim itu di sudut terjemahannya aku berselawat, aku bertaslim kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi disebut dengan jumlah fi'liyah, usalli, usallim. Tapi ini juga nak dikatakan di segi jumlah hanya khabariyah lafzan. Tapi dia juga termasuk dalam jumlahnya, katakan di sudut khabariyah lafzan, tapi di sudut maknanya makna insya'i. Ia membawa makna doa. Doa kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du hadza kitabun fi ghayati al-ikhtisar wa at-tahzib. Wada'tuhu ala al-kitab al-musamma bi at-taqrib liyantafi'a bihi al-muhtaju min al-mubtadi'in li furu'i asy-syari'ati wa ad-din wa liyakuna wasilatan linajati yawmiddin wa naf'an li ibadihi al-muslimin innahu sami'u du'a'i ibadi wa qaribun mujib wa man qasadahu la yakhib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Okey, kita berhenti setakat tu. Tapi tak apalah, kita huraikan sedikit sampai habis ya. Wa ba'du. Apa nama wa ba'du? Maza asluhu? Amma ba'du. Amma ba'du yu'tabar sunnah amla. Agak sunnah ke tak? Sunnah tak? Sunnah Nabi tak? Amma ba'du. Ada tak dalam khutbah Nabi sebut amma ba'du? Kalau Nabi pernah sebut, jadi dia punya sunnah. Jadi kalau kita pun nak mulakan ceramah amma ba'du, alhamdulillah, kita juga termasuk dalam orang yang melakukan sunnah. Sebab cara Nabi cakap tu macam tu. Kalau kita tulis pun kita tulis amma ba'du. Tapi kenapa di sini ni tak menggunakan amma ba'du, tapi digunakan wa ba'du? Ya, sebab dia adalah merupakan ganti kepada amma. Waw tu dianggap sebagai naibah, ganti kepada amma ba'du. Dan perkataan wa ba'du, amma ba'du tu membawa makna apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Iaitu membawa makna mahma yakum min syai'. Mahma yakum min syai'in ba'du. Mahma yakun min syai'in ba'du. Kemudian dibuang. Jadi itu dia hanyalah kita menggunakan perkataan amma ba'du saja, dan wa di situ dia mengambil ganti di tempat amma tu, wa ba'du. Hadza kitabun. Ini adalah merupakan kitab fi ghayati al-ikhtisar wa tahzib, yang kita katakan dalam bentuk yang terhabis, ringkas, wa tahzib, terhabis ringkas, pendek ke apa ke, habis dah dia kata. Wada'tuhu ay allaftuhu, aku meletakkannya, aku mengarangkannya, aku menuliskannya alal kitab, atas sebuah kitab lain yang bernama Bitakrib.
Dia menceritakan kitab dia ni, dia melakukan suatu syarahan yang ringkas atas sebuah kitab lain dalam bentuk matan ghayah itulah, supaya orang-orang yang mula nak mempelajari ini dia dapat dia tafi'a bi al-muhtaj, supaya mengambil manfaat dengannya oleh orang-orang yang berhajat daripada kalangan orang-orang yang mubtadi'in, peringkat bawah, bukan peringkat atas. Peringkat atas jauh lagi lah. Kena baca kitab apa tu yang tinggi-tinggi tu, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhaj, Qalyubi, Umairah, apa semua tu. Tinggi lagi lah kan, tak sampai lagi. Hak ni pun tak habis lagi dah baca tu terus. Dia tak ikut dah silsilah dia lompat terus. Masya-Allah. Bagi orang-orang yang baru memulai, dan fiqh ni pun kita tahulah kan, dia ada peringkat, dikatakan mujtahid. Bahkan mujtahid itu mesti ada maratib. Dia bukan satu peringkat saja. Ada mujtahid mutlak, mujtahid fil mazhab, mujtahid fatwa, sehinggalah nak sampai kepada mujtahid mutlak tu macam-macam dia lalui. Di peringkat pelajar biasa, muqallid biasa, mengkaji, naik, sampailah ke peringkat dikatakan mujtahid mutlak, sebarisan dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, Imam Ibnu Abi Layla, Imam Al-Auza'i, masya-Allah. Itu lambat lagi lah, Sufyan Al-Thawri. Tapi mazhab mereka tu tak sampai pada kita. Yang sampai hanya 4 mazhab ini. Yang mana mazhab yang sampai 4 ni disampai oleh kita itu bukan dengan setakat tulis kitab, bahkan dengan sanad yang muttasil, dengan lengkap dengan sanadnya yang bersambung-sambung, daripada seorang guru bersambung sampai kepada Imam Syafi'i, sampai Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ini dikatakan mazhab yang keempat ini, ya, dia diriwayatkan secara bersanad. Di samping buku-buku, guru-guru yang membaca kitab-kitab ni, last sekali mereka akan selesai baca, ajaztukum hadzal kitab atau hadzal fiqh min ustazi wa huwa akhadhahu min ustazi wa huwa akhadhahu min ustazi hatta min ashab al-mazahib al-mathbu'ah hadhihi, sampailah kepada imam-imam yang terdahulu. Ini kalau cara pengajian talaqqi, wa innamal fiqhu bitalaqqi. Banyak fiqh itu dalam bentuk talaqqi sepatutnya. Baik. Wa yakuna wasilan linajati. Moga-moga karangan aku juga merupakan menjadi wasilah untuk berjayanya aku, selamatnya aku pada hari kiamat, dan menjadi manfaat bagi hamba-hambanya yang kalangan umat Islam, bahwasanya sesungguhnya itu dia maha mendengar doa hamba-hambanya, wa qaribun mujib, maha dekat, maha memakbulkan doa. Wa man qasadahu la yakhib, sesiapa yang mengqasadkannya maka tidak akan kecewa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wallahu a'lam. Kita baca setakat itu. Dah jam 10 kan? Cukuplah. Kalau hurai lagi lanjutlah. Wallahu a'lam. Moga-moga yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? 1, 2 boleh. Jangan lama sangat. Banyak. Kalau tak ada, tak apa. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lah nanti masalah-masalah fiqh mungkin sesuai untuk ditanya soalan-soalan yang tertentu. Belum habis lagi bahagian yang berkaitan dengan muqaddimatu asy-syarih. Okey. Naktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairal jazaa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يسمعنا محروما ولا مظلوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.